Okay guys, ini memang level lain. Assalamualaikum, selamat datang ke Bob Perspective. Lama tak ada video baru Okay, hari ni kita nak borak-borak sambil review filem, bukan filem, siri. Borak-borak macam korang boleh cakap balik dengan saya kan. Okay, One Cent Thief, sebuah siri Astro, original punya series dekat Astro yang ramai yang dah tengok dan ramai yang kata best dan saya baru ambil masa untuk tengok itu. Dan ini so saya nak review sikit lah. Dan ramai juga yang tahu One Cent Thief ni dia berdasarkan atau dia inspired kepada kisah benar. Kisah yang dulu masa saya remaja memang top lah cerita ni. Terkenal seorang pekerja bank dia berjaya ambil 1 sen. Tapi cerita dia dulu lain. Apa yang saya dengar dulu lain. Setiap tak silap saya masa tu dia punya cerita orang cerita lah. Dan benda ni dah dinafikan pun oleh brother tu yang buat benda tu kan. Dia ada cerita itu dalam Facebook. Okay, saya baru katam tadi. So macam saya kata mula-mula tadi, memang another level lah. Ini satu siri TV Malaysia yang another level. Memang dia punya level ni bukan calang-calang lah. So memang terus terang cakap memang best lah. Saya tengok, saya terus hook lah. Saya terus sangkut dan terus rasa nak tengok. So benda yang macam tu untuk series, kira terror lah orang yang boleh buat benda macam ni kan. Production atau director yang boleh buat benda macam ni. Dia terus plot dia tu, susunan dia membuatkan kita terus rasa engage dengan cerita. Terus rasa hook lah, tercangkuk dengan cerita dan terus nak tengok seterusnya. So ada juga series-series yang even US punya pun kadang-kadang kita tengok. Adalah saya sendiri tengok macam 1-2 episod tengok dah tak menarik lah, dah tak ada hook tu kan. So yang ini ada. Dan okay, kita ceritanya sikit lah sinopsis. Pasal Iman ni kerja bank, tapi dia kerja biasa-biasa je. Dia tak ada kelulusan pasal dia tak habis belajar. Tapi dia memang pandai lah. Dia mempunyai satu kira pick up kepala otak dia ni pick up dia senang tangkap semua benda. Dia belajar dengan cepat dan dia kebetulan minat atau memang pakar dalam menghack, menggodam ni kan. Dan dia bekerja dengan sebuah bank ni. Satu hari adalah perkara yang terjadi dalam keluarga, dalam kehidupan dia dengan bapa dia. Dia tinggal dengan bapa dia je. Mak dia dah tinggalkan dia. Bapak dia sakit, terpaksa nak guna duit. Dari situlah bermulanya dia terpaksa membuat keputusan untuk mencuri duit. So apa yang menarik dalam siri ni, yang saya kata dia another level, dan dia tak ada dalam siri-siri Malaysia punya siri yang lain. Saya rasa tak ada. Ke ada saya yang lupa. Sesuatu benda tu ditunjuk proses dia lah. Macam kalau kita tengok seseorang pekerja dalam siri TV lain atau drama lain, katakan dia seorang pilot. So apa yang ditunjukkan dekat kita hanyalah pilot tu jalan tarik beg dekat airport, pergi balik kerja kan. Atau bekerja sebagai, even kadang-kadang polis pun, dia just tunjuk dia tengah bercakap-cakap aja, atau adalah pergi siasat sikit-sikit. Dia tak tunjuk in detail, tak tunjuk macam mana kerja tu dibuat kan. So dalam siri ni dia menunjukkan macam mana sistem bank tu, dan macam mana dia hack, macam mana walaupun tak betul-betul lah detail sangat sampai orang boleh tiru, tapi dia bagi kita pemahaman lah.
sedikit sebanyak kadang-kadang kenapa sistem bank tu hang. Okey, rupanya sebabnya ini terjadi, sebab tu yang korang selalu nampak sistem hang ke apa. Okey, so sedikit sebanyak dia bagi kita info lah. So saya rasa tu satu benda yang sangat besar pada saya, dan highlight utama untuk saya menyukai cerita ni. Dan kedua, lakonan. Castingnya saya rasa tak ada satu pun yang dia salah cast, yang salah production ni salah pilih pelakon lah untuk watak-watak ni. Ada Syafiq Kyle, Faizal Hussein, Azira Shafinas, Fabian Lu kelok je tak nampak. Lu, okey, rabung, dah tua. Sofia Jane, Amirul Afendi, Agor Darren, ni watak Devon tu, Carmen Su. So banyak lagi. Dan setiap satu daripada pelakon-pelakon ni memang menjadilah believable lah. Diorang ni seperti watak diorang tu kan. Syafiq Kyle ni satu pelakon yang saya rasa pelakon bermuka jambu yang sangat terror lakon. Saya rasa kalau dekat Hollywood, bukanlah nak kata dia sebiji sama terror tak, tapi boleh diibaratkan macam Leonardo DiCaprio kan, muka-muka jambu, tapi berlakon memang dia bagi betul-betul lah 100% lah. So ya, Syafiq Kyle saya agak terkejut jugalah dia dalam siri ni. Syafiq Kyle, Faizal Hussein, Azira Shafinas ni, yang kumpulan Defam ni, dia banyak berlakon sekarang. Dia watak Intan, Syafiq watak Iman, Faizal Hussein sebagai bapa Syafiq, Shah. So diorang 3 orang ni memang lakonan dia memang saya rasa menjadi sungguh lah. Memang saya rasa Syafiq Kyle dia beruntung watak ni pasal dia dapat main banyak benda, emosi dia. Even dalam siri ni dia dapat mengatasi Amir Effendi. Saya rasa pelakon yang sangat power lah. Tapi disebabkan watak dia, watak Amir Effendi ni tak banyak sisi lah, tak banyak dimensi. Dia macam itu je watak dia. Dia macam tak banyak benda dia boleh main. Macam Syafiq Kyle dia banyak layers. So kalau Amir Effendi dapat watak Syafiq ni, saya rasa mungkin lagi dahsyat dah dia punya mainan. Tapi tak apalah, Syafiq Kyle memang memenuhi lah tuntutan watak tu saya rasa. Even watak dia orang masa kecil, Syafiq Kyle ni dengan Iman dengan Intan yang masa kecil pun saya rasa dia orang pilih pelakon yang kena. Bila saya tengok tu, saya percaya yang diorang tu adalah Iman dan Intan yang besar tu. Saya rasa cara bercakap dia, cara pembawaan watak, muka tak sama tau, tapi cara dia bercakap, saya tak tahu lakonan diorang ke atau something yang director buat, saya tak pasti. Dan lakonan watak villain pun, watak Devon tu, Chetty India tu, dengan dia punya kuncu-kuncu yang 2 orang tu lah. Wah, itu saya rasa best lah. Watak dia, macam mana cakap watak dia ada weight lah. Watak dia bukan kosong. Watak dia tu, the craft watak tu ada weight dia. Dan ada karakter development pun untuk setiap watak. Bukan semua, watak-watak penting pun bagus sangat. Saya rasa itu satu benda yang selalu kita miss dalam drama atau siri, even filem Malaysia, karakter development. So dalam ni okey, saya rasa cukup dia bagi kenapa watak tu bertindak sedemikian kan, kenapa dia perangai dia macam tu, dan apa yang buatkan dia jadi macam tu. So ada untuk even watak Devon ni pun. Dan untuk watak jahat, seorang lagi yang lagi jahat,
nampak aja baik, macam dia yang dilakukan oleh Sophia Jane. Ibu Zara. Ibu Zara ni walaupun dia nampak sophisticated, nampak macam perempuan ibu-ibu gitu kan, tapi dia ada satu vibe yang kau rasa tengok takut dengan dia. So dia berjaya kat situ. Amira Fendi, watak dia lebih kepada macam dia macam gangster yang jalanan lah. Dan dia punya gaya tu, style luaran dia, appearance dia, fashion dia nampak macam Jepun punya Yakuza atau gangster-gangster Jepun jalanan, dengan rambut dia, dengan dressing baju bunga dia, dan pembawaan watak dia cool lah. Satu lagi apa watak ni Ash, saya pun tak kenal dia. Yang macam saya kata tadi, nama dia siapa tadi? Fabian Lu tu, Ash Lee. Dia pun bagus. Mungkin dia pelakon profesional lah untuk drama Cina ke apa. Macam watak Devon dan kawan-kawan kuncu dia tu, mungkin dia ni pelakon profesional lah untuk scene drama Tamil ke. Kamen Su. Dan kita ada siapa lagi, Zain Rafish, tapi kejap je. Okay, antara benda lain yang saya rasa sangat stand out atau outstanding lah dalam siri ni, dia punya cinematography dia, production value dia overall memang gila, memang rasanya budget besar. Dia punya shot, cinematography dia lah, shot yang rajin lah, bukan shot yang malas, yang asal boleh aja, yang selalu asal watak berbual je. Itu je lah shot yang kita nampak selalu kan dalam drama-drama ke apa. Mungkin production ni ada masa yang cukup, preparation yang cukup untuk buat benda macam ni. Mungkin drama-drama tu dia mengejar masa ke. Setiap shot dia pilih shot tu, dia enhancekan, dia menaikkan lagi mood, perasaan watak tu, atau mood yang nak disampaikan kepada penonton. Mood tu menakutkan, mood tu sedih, menyeramkan. Ya, benda-benda tu. Kadang-kadang shot ni dia bukannya asal nampak cantik je. Dia ada dia punya reason kenapa pemilihan shot tu dibuat, untuk nampak atau sampai kepada kita apa yang director tu nak sampaikan, supaya perasaan kita menonton tu dapat. Okey, satu lagi watak menteri, Perdana Menteri yang saya rasa Perdana Menteri yang saya rasa menarik. Sebab apa tau? Sebab muka dia macam Anwar Ibrahim, pakaian dia macam Tun Mahathir. Ada satu time tu lah dia pakai bush jacket. Cara percakapan dia kadang-kadang ada macam Najib Razak. So tak tahulah kebetulan ke atau saya je yang perasan benda tu kan. Dia gabungan benda-benda tu, tak tahu purposely atau tak, pengarah atau pelakon ni nak buat benda tu. Tapi muka pelakon tu, saya tak kenal pelakon tu, maaf. Kalau dia yang jadi Anwar untuk filem yang dilakonkan oleh Farid Kamil, filem pasal Anwar Ibrahim, tak tahulah, mungkin lebih believable lah kot. Tapi tak tahulah, benda dah buat kan. Mungkin Farid Kamil pun boleh buat baik juga, kita je tak tengok lagi. By the way, saya tengok, saya dapat tahu yang filem tu dibuat, lari topik sikit, pasal Anwar Ibrahim tu dia buat oleh production Indonesia atau usaha sama dengan Malaysia, saya tak pasti. Itu pun menarik juga untuk tengok tu. Okay, dia punya flow cerita, perjalanan cerita atau perkembangan cerita dia. Okay, sebelum tu, siri ni tak panjang, 8 episod. Dan 8 episod tu saya rasa compact. Dia tak ada filler, maksudnya dia tak ada scene-scene yang untuk memanjangkan cerita kan. Dia compact, dan perkembangan cerita dia bergerak besar. Dia membesar, maksudnya
Dia tak duduk statik je untuk satu tempat kan. Dalam beberapa episod dia berkembang. Mungkin sebab tu yang saya rasa hook kan. Dia bermula daripada satu kisah family je. Anak, bapa, kawan sekerja. Tiba-tiba bapak dia, konflik dia bermula bapak dia sakit. Dan lepas tu terlibat pula dengan dah dia ambil duit dekat bank. Lepas tu bapak dia terlibat pula dengan Along. So dia punya scope tu, permasalahan konflik tu menjadi lagi besar sampai hingga last kali dia membawa kepada masalah negara. So banyaklah yang terbongkar satu persatu. Lepas tu watak-watak yang ada dalam tu yang kita tak sangka pun dia tu sebenarnya macam tu dia ni. Saya suka benda macam tu, cerita yang berkembang. Dia berkembang dan dia punya susunan plot dia pun teratur, menarik kan. So sebagai sebuah siri, saya masih ada kelemahan lah. Saya tengok minor kelemahan yang kecil lah. Contohnya babak ending lah. Tapi sebelum saya ke bahagian yang saya rasa kurang tu, sebagai sebuah siri atau filem, babak ending memang satu benda yang memang perlu perasaan dia tu climax lah. Okey, bergoyang pula meja ni. Okey, perasaannya tu memang perlu memuncak kan, untuk ending sesuatu cerita tu baru seronok lah. Tapi ada je lah cerita yang tak perlu pun ending macam tu. Anti climax pun cerita pun best, ada yang best juga. Tapi untuk cerita macam ni rasanya memang perlulah untuk ending yang begini. Endingnya untuk last episode tu saya rasa memang dia membuatkan kita rasa intense sepanjang last episode tu. Dan saya rasa dia garap dengan baik lah. Memang even last kali tu ada sesuatu yang rahsia, satu watak ni dia explain dekat last tu, dan itu pun saya rasa cool benda tu. Dan yang saya rasa kurang, dan saya rasa tak ada keperluan pun sebenarnya, walaupun saya minat dengan seorang ni, Douglas Lim ni. Saya memang antara yang minat lah dia punya. Saya antara peminat Douglas Lim lah. Dia punya stand up dia stand up comedian Dia punya material dia antara yang best lah saya rasa kat Malaysia. Tapi untuk dia sebagai watak Inspector Lim last kali tu, untuk cerita yang tengah intense dengan macam tu, tiba-tiba datang seorang polis yang nampak macam comic relief, nampak macam watak yang main-main. Saya rasa saya tak nampak apa keperluan watak tu lah dekat situ. Macam apa yang nak disampaikan. Kalau dia tak ada pun, kalau dia watak tu polis biasa pun okey je cerita ni. Macam tu lah. Tapi macam saya kata lah, minor lah. Still tak mengganggu cerita lah. Cuma kadang-kadang tiba-tiba macam pelik sikit lah. Macam asal tiba-tiba ada watak polis kelakar ni kan. Okey. Tapi sekali lagi saya teringat ni lah, Faizal Hussein lah, lakonan dia. Dahsyat lah Faizal Hussein. Dia punya watak masa muda dengan watak tua dia, nampak tu berbeza dia tu. Walaupun yang membezakan dia hanya rambut dia je. Rambut dia bila tua tu dia ada colour sikit dekat depan ni macam konon inai lah, uban pakai inai Masa muda dia sikat kemas, pakaian dia berbeza. Itu je perubahan dia. Tapi dia bawa watak tu, wow. Dan dia ada sisi-sisi watak yang dia main juga. Ada watak yang bapak yang macam main-main, bapak yang macam childish, macam pentingkan diri kadang-kadang, macam nak senang je kan. Dan ada sisi berat dia, sisi serius bapak dia ni kan. Watak dia tu yang last kali tu masa
adalah, saya tak nak cerita lah, spoiler. Ya, saya rasa Faizal Hussein paling stand out dah dalam siri ni. Mungkin Faizal Hussein dengan Syafiq Kyle boleh tercalon lah untuk apa-apa kategori dan pertandingan apa-apa atau anugerah apa-apa. Rasanya tu je lah kan. Kita borak-borak. Seorang cakap borak. Macam saya kata, bukanlah tak ada kesalahan, tak ada kekurangan, ada je. Cuma ya, level untuk siri ni memang lain lah. Untuk Malaysia punya industri Malaysia, untuk dalam Malaysia, memang siri ni dia memang another level lah. Saya bagi kalau bintang dari 5, saya ni lah, bermurah hati lah, kasih 5 terus lah. 5 terus. Saya rasa effort untuk siri ni dahsyat lah. Dengan dia punya research untuk menyampaikan benda-benda detail-detail tu. Ya. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel ni. Assalamualaikum. Peace.